banyak sangat chemical, tengok hati dengan buah pinggang ni. Ada makan ubat apa-apa? Ni ubat kecil manis dia. Oh, Kak. Insulin. Kak ada insulin. Nah, betul lah. Hak saya sebut tadi. Akan jadi kecil manis. Dah jadi. Kak kena kecil manis waktu umur berapa? Dalam pasal 20 lebih tu lah. Oh, baru pasal lah. Baru tak ada kecil manis. Sebenarnya sekarang ni insulin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ada lupa kecil manis kat ya. Tu kudik kecil manis. Dulu saya mati pucuk. Satu dunia kata kecil manis tak ada penawar. Satu dunia kata semua saintis kata, semua doktor pakar kata kecil manis sampai mati. Tapi Allah yang Esa terima doa saya 12.5 lepas saya amal madu sauda, saya tak ada kecil manis sampailah hari ini. Bulan lepas saya ambil darah tak ada juga. Dan saya tetap makan nasi banyak, saya tetap makan air kacang, tak ada pantang apa. Jadi atas saya tu alhamdulillah. Lah. Jadi sebab tu saya selalu duk cerita ni supaya orang lain pun dapat apa yang saya dapat lah. Jadi saya shoot minyak hablu sauda saya tu Kak dengan abang makan 4 jam sekali. Nak bagi servis balik pankreas tu supaya Kak boleh tinggal pelan-pelan insulin Kak. Berani tak? Berani tak tinggal insulin? Berani insya-Allah. Buat sini dia cakap berani lah kalau sauda. Ya. Kat sini tak tinggal, tak berani lah rasa tak ada apa ikhtiar lagi lah. Sekarang ni Kak makan madu sauda saya. Madu makan 2 kali bersama hablu sauda. Nanti dia terang cara makan. Sebelum tidur bangun tidur. Di siang hari tu 4 jam sekali Kak spray sauda 7 kali. Apa spray juga 7 kali. Lepas tu 4 jam sekali Kak spray minum air. Dengan harapan pankreas Kak aktif balik. Dan selepas seminggu Kak makan madu sauda saya, Kak boleh tinggal insulin, Kak boleh kurangkan dos insulin tu. Kurangkan dos. Seminggu lepas pada tu Kak tinggal sehari insulin, sehari tak insulin. Sehari insulin, sehari tak insulin. Kak kena pucuk dah. Pucuk chemical tu supaya dia tinggalkan Kak pelan-pelan macam tu. Jadi saya nak tanya lah, minta maaf ni. Sekarang ni Kak macam mana? Waktu Kak bersama dengan abang, Kak rasa selesa ke tak selesa? Sebab dia bagi kesan tau, macam mana ni? Sampai satu peringkat nanti Kak jadi boring nak bertubuh dengan suami. Sampai satu peringkat nanti Kak akan jadi tension nak bertubuh dengan suami. Sampai satu peringkat nanti Kak akan jadi stres nak bertubuh dengan suami. Jadi kita pakai doa bagi selesai masalah. Boleh kan? Boleh lah? Okey, alhamdulillah. Saya dah habis dah. Abang cerita. Oh, cerita lah. Sebenarnya kita nak bincang apa dan apa masalah apa? Saya fikir sebenarnya dah 3 tahun lebih sebenarnya saya sama tidur saja. Tapi setiap kali buat setubuh yang belakang saya tu dia payah nak masuk sebab mungkin macam kecil dah dia. Susah nak tengkang besar lah. Tak tahu lah sebab apa dia apa yang bawah ni Farah dia macam dia susah nak masuk lah. Apa yang saya rasakan saya lembik ke itu lah. Okey. Apa yang kita bincang ni saya nak ulang balik lagi sekali. Kita bincang apa yang kita bincang sekarang ni berpandu kepada kertas ni. Dan saya nak beritahu lagi sekali, tempat ni pusat rawatan. Bukan maksudnya kita nak mengaibkan siapa-siapa, bukan maksud kita nak selongkar masalah siapa-siapa. Tapi nama pun pusat rawatan, atau maksudnya kita nak cari jalan penyelesaian dengan maksud supaya kita dapat membina satu kehidupan yang harmoni
Bila selesai masalah tu insya-Allah harmoni. Ya. Tak apa noh, minta maaf noh Kak noh. Sini memang tempat tu Kak Saya bukan klinik set. Kan? Tetapi banyak lagi jantung hati, buah pinggang, sihir, santong, sakap, banyak lagi video saya. Tetapi banyak viral video macam ni. Sebab masalah ni tak ada tempat nak bercerita. Kalau saya tengok abang, sepatutnya abang punya kemaluan paling kurang pun 5 inci. Kalau ikut kepala dia kecil. Dan sepatutnya lebih kurang 5 inci lah sepatutnya. Dan boleh dikata agak besar, tapi pasal apa dia jadi kecil? Abang pernah jatuh ke apa? Kecil je. Kalau dia tegang tu dia tegang, dia tinggi juga, tapi dia tak mampu kuat, dia macam lembik. Lembik ni sebab sistem ni saya dah cerita tadi. Bukan kecil lah, kecil tu waktu sebelum tegang lah. Sepatutnya kalau tengok ni memang besar. Dia tegang tu besar lah. Macam lembut. Dia tak macam tegang tu. Dia ada banyak jenis. Ada jenis dia kecil. Tapi bila dia panas enjin dia besar. Lepas tu bila selesai buang bisa dia kecil balik. Ada setengah jenis dia besar. Sentiasa besar. Bila buang bisa pun dia besar macam tu, tapi dia tak keras, tapi dia sentiasa besar pun ada juga. Dia banyak jenis. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila nak setubuh dengan Kak memang bersedia ke nak disetubuhi? Ataupun Kak macam nak menolak? Kak selesa ke terima kehadiran suami? Ya? Selesa. Memang Kak nak lah. Benda ni kalau orang perempuan tak nak, dia menolak, dia akan menutup. Maksudnya macam tu. Dia tak aktif. Maka waktu tu kalau kita buat juga dia akan sakit. Jadi kalau Kak kata Kak selesa menerima kehadiran suami, bermakna sepatutnya benda tu buka. Tapi tak boleh masuk. Bila tak boleh masuk ni, bermakna abang ada masalah. Masalah tak mampu nak menebusi tu. Saya dah buat macam rasa, tapi dia macam parah dia tak buka. Macam ni. Macam mana je? Saya dah gosok-gosok lagi parah ni. Okey. Tapi dia macam susah nak buka. Manusia buka kena saya nak masuk tu. Daripada dulu sampai sekarang memang macam tu? Macam tu. Saya macam jarang tubuh. Saya tubuh tapi tak masuk. Tak pernah tengok. Sikit-sikit lah. Ada kes dia kepala je. Dia boleh masuk kepala je. Lepas tu tak boleh. Saya kepala boleh masuk. Macam tu je lah. Setakat tu je. Setakat 1 inci tu je. Betul. Allahumma salli ala Muhammad. Tak boleh dia agak ni dia tiba lembut. Dia macam turun balik. Dia tegang sekejap macam game lah. Dia tinggi tak ada lembut boleh. Kita betul lah jadi. Allah. Waktu tu Kak sakit tak? Waktu suami tekan. Tekan bawah ni, kalau dia masuk, ada rasa kan? Bila rasa pada tu, dia macam dalam dia keluar sendiri gitu. Yalah, Kak sakit tak? Sakit. Saya rasa Kak tak ada masalah ni. Masalahnya sebab abang tak boleh tahan lama. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya short macam ni, saya short makan madu dan soda untuk servis balik ni dalam dia sama. Kita tak tahu bila benda tu dia nak proses. Tapi selepas 7 minit makan madu dia mula bekerja. Okey. Kalau takdir kata rasa nak setubuh, saya short. Abang kena duduk bawah dulu. Abang kena tidur telentang dulu. Bila dia tegang, Kak kena duduk atas. Tengok macam mana apa berlaku. Lepas tu Kak tanya, Kak buat sendiri, abang kena duduk diam. Jangan fokus sangat dia lagi di situ. Jadi pernah buat macam tu? Saya dia buat lah. Buat macam mana? Abang duduk bawah, Kak naik atas. Dia buat juga, tapi dia naik dia cakap
dia tak susah masuk sebab tu ada macam tak buka sangat. Tak buka sangat. Tak tahu lah sebab apa. Saya dah rasa tu dia belum rasa sepenuhnya. Dia rasa dia buka kan. Okey. Allah bersalawat Sayyidina Muhammad. Tak tahu lah ni. Tapi kalau dia tak buka, kalau dia tak buka, kak akan sakit. Biasa macam tu. Ni dia tak sakit. Sakit dia seminggu tak hilang tau. Kalau dia tak buka. Kak sakit tak? Tak. Saya minta maaf. Maknanya kalau tak bermakna kita kena fokus ke abang lah. Maknanya abang tak, enjin abang tak boleh tahan lama. Jadi bila tak boleh tahan lama, cara dia lah ni, abang kena tidur bawah. Kan? Kak kena tolong bagi dia betul-betul tegang dulu. Lepas tu kak kena tolong naik daripada atas. Naik daripada atas tu, kak kena usaha untuk kak sampai klimak. Dia benar duduk dalam. Dalam dia sama, abang sebelah tangan abang pegang payudara sebelah. Hak sebelah lagi abang kena hisap lah. Bagi kak buka rangsang nafsu dia. InsyaAllah cepat. Buat lagi tak macam tu? Pengantin dah buat lah. Oh boy. Boy hempong. Kena carilah button tu. Dan kena tanya isteri dia suka buat macam mana supaya dia cepat rangsang tu. Jadi yang penting dia benda duduk dalam. Bila dia duduk dalam, kak akan usaha sendiri. Dia ada button di situ kan. Kan? Dia ada sensor di situ. Bila tersentuh sensor tu dia akan cepat sampai klimak. Bagi dia sampai klimak dulu. Lepas tu baru baringkan bawa abang pula. Nah, sementara kita servis nak bagi enjin tu tahan lama. InsyaAllah kita pakai doa. Jadi saya minta maaf banyak. Saya rasa sebab kak kata dia tak sakit. Dia tak sakit, benda-benda tu dah aktif. Boleh tak? Tapi kalau ikut Quran ni, pemakahan ni, diikutkan boleh ada kilang kata dah rosak betul? Dah rosak ke apa ni? Sini bukan rosak. Bermakna kilang ni kalau saya mau patut diservis. Macam tu. Patut diservis. Lah dah 3 tahun dah. Tak apa. Lah ni awak jangan fikir apa-apa. Saya bagi pihak kak, saya minta maaf apa yang kita bincang ni. Bukan kita nak buka air siapa-siapa. Saya bagi pihak abang, saya minta maaf balik dengan kak. Saya bagi pihak, kita nak cari jalan penyelesaian. Kan orang kan bukan kita nak cerita aib siapa-siapa tak. Jadi saya sure abang makan madu dan soda macam saya cerita tadi. Dalam biasa sama bila malam tu abang ambil minyak soda tu. Abang spray kat jari macam ni, abang duduk ngangkang. Sekali dia buat ni. Dia akan buat ni. Kan dia dah buat dah. Ada zakat, satu zakat. Bukan zakat saja. Daripada lubang punggung tu kita tarik 20 kali. 1, 2, 3, 4, 20 kali. Bagi dari bawah punggung. Daripada lubang punggung tu dia ada satu orak besar tu. Naik takut ada sumbatan. Okey. Takut ada sumbatan. Selebihnya urut lah, urut orat. Dia ada orat bawah tu, ada orat besar tu kan. Urut. Lepas pada tu jangan kencing berdiri. Jangan kencing berdiri. Kencing berdiri satu musibah. Dia akan rosak sistem kencing berdiri. Sebab Nabi tak suka. Bila Nabi tak suka, pasti ada kemudaratan dia. Lepas kencing, batuk. Dia ada urut pula, bagi dia keluar pergi habis. Paling bagus orang kata picit kepala dulu. Biar dia betul-betul penuh, baru lepas baru lepas itu. Supaya tak berlaku tinggalan ada bahan buangan tu takut tertinggal dalam. Bila tinggal tu nak jadi batu dan macam-macam. Orang tua-tua dulu mereka pesan jangan kencing dalam mayat. Dan juga bila kencing dekat batu. Kita lah ni kita kencing dalam tandas. Kencing dalam mayat, tembak ayam. Sebenarnya tak tahulah. Ini petua orang tua-tua kita hormatlah. Kencing kat batu lah kan. Maknanya kencing tu biar batu yang keras tu supaya tak tahulah itu petua orang tua-tua. Mana tahu? Kan mungkin dia ada kesan.
kepada kita punya alat. Itulah. Kak ada nak kata apa? Ada apa-apa cakap? Kak nak cakap apa? Tak ada. Jadi Kak, saya harap Kak boleh tinggal insulin. Saya harap macam tu, dan saya harap Kak punya kencing manis tu normal balik lah. Kak muda lagi. Kan? Tak tanya, pergi zakat saya tu betul tak? Saya ada jumpa orang yang urut tu, dia kata ada masalah tersumbat pada zakat saya, sumbat darah. Betul ke? Ni sumbatan darah? Oh, darah pada bawah lah? Bukan, semua sistem. Oh, sistem sumbat? Semua sistem. Saluran darah dan pergerakan darah. Dia bagi kesan lah kat situ. Oh, dia susah nak pegang sebab sumbat kan? Itu satu, dan yang keduanya sebab pankreas problem. Oh, saya pun ada pankreas juga? Pankreas problem walaupun tak nak kencing manis. Tetapi bila pankreas problem, dia tak boleh nak proses insulin. Dia tak boleh nak proses tenaga. Sebab tu yang mudah, enjin mudah sejuk tu. Oh, betul. Macam isteri saya kata ada masalah insulin, pankreas, masih lagi pankreas lagi kan? Ni, tu masalah. Masih lagi? Oh, tak secara lagi lah pankreas. Dia insulin, dia bukan boleh normalkan balik pankreas. Dia insulin tu insulin tiruan je. Untuk nak bagi kita tenaga je. Dia ambil daripada insulin benda lain. Sebenarnya pankreas ni yang keluarkan insulin. Sebab tu kita doa bagi dia aktif balik. Tumbuh balik sel baru, bagi dia aktif balik normal macam semula jadi. Gitulah. InsyaAllah nah. Saya harap dah 2022 ni saya dapat 2 orang cucu. Pasangan baru satu, ni satu. Allah Akbar. Adik dapat dulu. Adik dulu dapat. Adik dapat dah. Adik saya lah. Dapat dah. Kalau ayah rasmi ke YouTube kan. Dah ayah sendiri tak dapat lagi. Tak dapat dia. Allah, ayah ni tak dapat lagi. Ya Allah, tak apa dia dapat menantu dah. Tak dapat pasangan. Tak dapat lagi. Ni berapa lama dah kau nikah? Berapa lama dah?